Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini dapat lagi kita bersama-sama dalam sesi majlis ilmu, melihat sedikit apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Pada muka surat, insya-Allah kita telah sampai pada pagi ini muka surat 464. Pagi ini sedikit hujan di Bandar Seri Begawan, jadi kita terpaksa berada bersama-sama di tempat yang lebih teduh, mengambil cek dan mungkin agak gelap sikit dan sebagainya. So minta maaf kerana cuaca sedikit berhujan. Alhamdulillah, pagi Jumaat hari ini kita berada pada 16 hari bulan Oktober tahun 2020. Alhamdulillah, telah masuk ke bulan Oktober, insya-Allah. Pagi ini kita akan melihat kepada surah Az-Zumar ayat 48 sehingga ayat 56, insya-Allah. Ayat 48 sehingga ayat 56 daripada surah Az-Zumar, muka suratnya 464. Jadi kepada sesiapa yang mempunyai kemudahan untuk membuka mushaf, harap-harapnya dapat membuka mushaf untuk bersama-sama kita meneliti, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa pengajaran ataupun apakah yang akan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surah ini? 464, Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan kepada kita tentang beberapa perkara, iaitu sikap, keadaan, suasana yang akan berlaku. Masih lagi kita akan bercerita tentang pertarungan ataupun pertembungan, dan juga apakah yang akan terkena, apakah yang akan berlaku kepada orang-orang yang menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi moga-moga ayat-ayat ini semua sebenarnya adalah menjadi pengajaran, menjadi hiburan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang membawa Islam sehingga ke akhir zaman, insya-Allah. Insya-Allah kita bersama-sama dalam ayat 48 sehingga ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Allah Subhanahu wa taala masih terus menceritakan kepada kita tentang apa yang akan berlaku kepada orang kafir, iaitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan wabada. Wabada artinya ialah jelas, lahum bagi mereka. Nanti artinya, walaupun digunakan di sini adalah fi'il madhi, iaitu apa yang telah berlaku. Kalau ikut fi'il madhi makna past, makna satu benda yang telah berlaku dahulu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala banyak menggunakan yang past ni, yang madhi ini, untuk menunjukkan pada masa depan, perkara yang akan berlaku pada masa depan. Kerana apa? Kerana mengikut bahasa Arabnya, kaedah bahasa Arabnya, apabila satu benda yang belum berlaku tapi digunakan fi'il madhi seolah-olah macam dah berlaku, macam telah berlaku sebelum daripada ni, maka itu sebenarnya adalah untuk menunjuk, itu tidak salah, itu adalah untuk menunjukkan bahawa itu pasti akan berlaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut wa badalahum sayyi'atu ma kasabu, nanti akan jelas, nanti akan nampaklah kan apa yang mereka buat dulu, nanti akan nampak kan kepada mereka. Sayyi'atu ma kasabu, sayyi'at maknanya perkara-perkara buruk yang telah mereka lakukan. Sayyi'at maka sabu, apa yang mereka usahakan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran Allah Taala menggunakan dua perkataan. Kadang-kadang dia gunakan kasaba. Kasaba ni artinya usaha, artinya perbuat, artinya apa yang mereka perbuat, satu benda yang mereka perbuat. Kadang-kadang dia guna iktasaba. Iktasaba tu artinya ialah yang perbuat juga. Jadi apa perbezaan di antara kasaba dan iktasaba? Biasanya Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan kasaba ini untuk perkara yang baik, dan iktasaba ni untuk perkara-perkara yang buruk. Jadi kalau kita jumpakan iktasaba, kasaba artinya ialah iktasaba satu benda yang buruk yang dilakukan oleh manusia. Tapi kasaba adalah digunakan untuk usaha-usaha yang baik. Tetapi lihat di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kasaba, sayyi'atu ma kasabu. Kenapa? Kadang-kadang tu digunakan kasaba untuk perkara buruk juga. Di sini sayyi'at, jelaskan sayyi'at, perkara buruk yang mereka lakukan, mereka buat, mereka usahakan. Kerana Allah Subhanahu wa taala di sini menurut tafsir dia kata
Digunakan perkataan kasaba di sini walaupun untuk keburukan. Kenapa? Kerana orang-orang yang kafir, orang-orang yang jahat, orang-orang yang ahli maksiat, mereka ni oleh kerana mereka ni terlalu biasa sangat dengan perkara yang jahat tu, sehingga mereka ni berketagih, mereka ni tidak dapat berpisah daripada perkara yang jahat tersebut. Perkara itu menjadi terlalu biasa untuk mereka. Sebagaimana kita lihat kan, orang-orang kafir kan, minum arak kan, bagi mereka minum tu jadi macam perkara biasa, bahkan tak susah. Jadi apabila tak susah, apabila mereka ni jadi suka sangat benda tu kan, jadi Allah Ta'ala gunakan perkataan kasabah. Jadi ini sebenarnya walaupun daripada bahasa Melayu ni kan sama kan, kasabah, tetapi sebenarnya dari sudut bahasa Arabnya dia agak berbeza. Berbeza apa? Iaitu ada maksud-maksud yang terselindung, yang tak nampak, yang kita ni tak tahu kan sebenarnya. Okey. Kemudian Allah Ta'ala sebut wahaqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan wahaqa bihim akan terkenalah, iaitu nazala. Haqa maknanya nazala, maka akan terkenalah, akan turunlah kepada mereka apa yang telah mereka permain-mainkan. Mereka permainkan orang-orang Islam, mereka permainkan Islam. Jadi nanti akan kenalah mereka kerana balasan atas apa yang mereka buat tu. Fa iza massal insana durrun. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan. Kemudian seterusnya, apabila manusia ni kita keadaan satu bentuk manusia, iaitu apa kan, fa iza massal insana durrun, manusia ni apabila terkena durrun ni perkara yang mereka tak suka, da'ana, Allah Ta'ala beritahu mereka akan berdoa kepada aku. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebutkan wa iza massakumud durru fil bahri dhalla ma yad'una illa iyyah. Manusia ni di tempat yang lain Allah Ta'ala sebut, saya rasa kalau tak salah dalam surah Isra Allah Ta'ala sebutkan apabila manusia ni terkena durrun di dalam lautan, fil bahari, maka dia akan berdoa, dia akan berdoa kepada Allah Ta'ala saja. Habis tu berhala-berhala selama ni pergi mana selama ni tu? Dalla artinya ialah hilanglah semua. Memang manusia kan, Allah Ta'ala dah jadikan manusia ni ada fitrahnya. Fitrah ni tertanam dalam diri, ada dalam diri manusia kan. Sebab apa? Sejak daripada dulu kan, fataran nas 'alaiha kan, la mubaddila li kalimatillah, tak akan berubah benda tu. Ada, cuma orang kafir tu, iaitu fitrah apa? Fitrah yang dulu kita ni adalah menerima syariat, iaitu kita menerima amanah ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alastu bi rabbikum qalu bala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan seterusnya apa? Iaitu tapi manusia ni lepas tu ada yang jadi kafir. Yang jadi kafir ni adalah kerana mereka menutup fitrah tersebut. Jadi sebab itulah fitrah ini dia akan terbuka kembali apabila manusia ni berada dalam kecemasan, berada dalam kesusahan, berada di laut, apabila kapal pecah katakan, ataupun gelombang yang sangat besar yang mungkin boleh menenggelamkan kapal mereka, menenggelamkan bot mereka kan. Pada ketika itu manusia tak akan ada lain, walaupun dia orang kafir, orang tak beriman, tapi mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga kan. Mereka akan minta kepada Allah Taala. Jadi pada hari itu minta kepada Allah Taala juga. Kenapa? Kerana pada ketika itu yang menutup fitrah itu ke kufur, yang dipanggil kafir itu, maka akan terselak, akan terbuka. Jadi manusia pun akan mulalah kembali kepada Allah. Sebab itulah doa kepada Allah. Allah Taala sebutkan sini kan, da'ana summa iza khawwalnahu. Tetapi apabila khawwalna ni artinya ialah memberi, ata'an. Tetapi khawwalna ialah apabila, kenapa tak gunakan perkataan ata'? Kerana ata' dalam khawwalna artinya apa? Iaitu apabila Allah, seseorang yang memberi, khawwala ni apabila seorang tu memberi tanpa apa-apa balasan, dan ianya berlaku berulang-ulang, maka sebab itulah dinama khawwa. Jadi tengok kan, penggunaan perkataan dalam bahasa Arab tu sangat-sangat halus. Allah Ta'ala gunakan perkataan yang menunjukkan kepada yang pertama apa? Yang pertama biduni muqabil, tak ada balasan, dia tak kena bayar apa pun. Tak adalah Allah Ta'ala kata kami akan selamatkan kau semasa kau kecemasan, tapi kau kena bayar 1,000. Tak kan? Kalau pergi hospital kena bayar kan. Kenapa? Kerana sakit, kena bayarlah kepada hospital, kepada nurse, kepada doktor dan sebagainya kan. Tapi Allah Ta'ala kata khawwalna, kami selamatkan dia. Tetapi kemudian tu tikrar. Khawwal tu maknanya ialah ata biduni muqabil bitikrar. Bitikrar artinya dia berulang-ulang. Maknanya tengok kan, apa yang berlaku pada orang kafir, pada orang ahli maksiat kan, kejahatan mereka, kecemasan mereka kan, Allah Ta'ala selamatkan mereka berulang kali kan. Kemudian tapi
Adakah mereka ini akan kembali kepada Allah? Tengokkan seterusnya Allah Ta'ala katakan, fa iza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmin. Apabila Allah Ta'ala selamatkan dia, Allah Ta'ala apa ni daripada miskin contohnya, Allah Ta'ala beri kekayaan kepada mereka. Selepas tu apa yang terjadi? Yang terjadi ialah mereka kata, oh semua ni adalah datang daripada ilmu aku, datang daripada kebijaksanaan aku. Tengokkan Allah Ta'ala dah sebutkan, dan perkara ini kita tengokkan memang berlaku kan, berulang-ulang kali kita tengokkan berlaku pada manusia. Dia miskin, Allah Ta'ala kaya kan, dia kata oh ini daripada kebijaksanaan aku. Dia pandai, dia buat macam ni, dia naik ke bulan, dia nak buatlah senjata, buat apapun dengan teknologi dan sebagainya, dia kata itu kepandaian aku. Dia pergi universiti kan, dulu dia tak pandai, lahir daripada perut ibu dia, kemudian lahir pergi universiti, pandai dah jadi profesor, jadi apa semua kan, dah pandai. Dia kata itulah kebijaksanaan aku. Innama utituhu ala ilmin. Dia kata itu adalah kebijaksanaan aku. Allah Ta'ala kata bal huwa fitnah. Allah Ta'ala betulkan sini. Betulkan apa? Iaitu semua ni fitnah, tahu tak? Apa fitnah? Fitnah ni maksudnya ialah cubaan. Cubaan, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang lain kan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami cuba kamu manusia, kami cuba kamu dengan apa? Bisyarri, dengan syarri itu maksudnya bukan keburukan, tapi maksudnya ialah dengan kemiskinan, dengan kesusahan, dan kemudian kadang-kadang bil khairi, dengan kekayaan. Khairi itu kebaikan, tapi maksudnya ialah yang dimaksudkan sini lah kekayaan, kesenangan, kemudahan, kesihatan. Jadi Allah Ta'ala sebutkan semua tu, dua-dua tu kan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua tu adalah ujian. Ujian apa? Nak tengok kita sabar ataupun tidak, nak tengok kita ni bersyukur ataupun tidak. Tapi manusia ni tidak kan. Allah Ta'ala dia akan rasa bahawa bila dapat kesenangan, utituhu ala ilmin. Kemudian tu bal hiya fitnah walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Mereka tak tahu, banyak tak tahu. Manusia majoriti tak tahu. Kita sebut majoriti kan. Bal aksar ni ialah majoriti daripada manusia tak tahu perkara ni. Kemudian qalaha allazina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Allah Ta'ala sebutkan perkara ni sebenarnya, perkara ni itu perkara apa? Perkara iaitu mengatakan bahawa, merasai bahawa kesenangan, kemudahan, keindahan, kebijaksanaan, semua itu adalah kepandaian mereka. Sebenarnya perkara ni bukan sekarang, bukan yang dikatakan oleh orang Quraisy saja, bukan yang dikatakan, tapi dikatakan oleh orang-orang yang terdahulu lagi, iaitu terdahulu daripada kamu, wahai kaum Quraisy. Dan kalau kita sekarang lah, kita katakan telah dikatakan oleh orang yang terdahulu juga. Orang Quraisy pun cakap macam tu. Dan siapa yang bapa ataupun kita kata kepala sekali yang mengatakan macam tu, kepala yang mengatakan macam tu ialah seorang yang bernama Qarun. Qarun, Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran. Apa dia katakan? Dia katakan innama utituhu ala ilmin. Dia katakan, itu dia kata perkataan yang exact kan. Dia kata semua ni, harta aku ni daripada mana? Kerana kebijaksanaan aku. Sekarang kan, apa ni, kita tengok perkara yang sama lah berulang-ulang kan. Manusia bila pandai, bila dapat keindahan, bila dapat kelebihan, dapat kurniaan, dapat kebijaksanaan, dapat apa-apa kan, dia pun start lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang beri. Dia rasa bahawa semua itu adalah daripada kepandaian dia, daripada kebijaksanaan dia. Bisnes untung, bisnes menjadi daripada mana? Dah lupa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia rasa kau tak pandai bisnes, aku pandai bisnes. Sebab itulah aku ni untung, aku ni maju, aku ni mendapat membina bisnes-bisnes yang besar, kau tak pandai bisnes. Kenapa? Kau ni tak pandai. Jadi itu kan, dia kata tak pandai tu orang tak ada ilmu lah kan, kau tak pandai ilmu. Jadi Allah Ta'ala sebutkan fa asabahum sayyi'atu ma kasabu. Oleh kerana mereka ni berkata macam tu, tengokkan apa yang terkena kepada mereka. Fa asabahum sayyi'atu ma kasabu. Apa yang mereka usahakan, kejahatan tu maka akan terkena kepada mereka. Fa asabahum wallazina zalamu min haula sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu wa ma hum bimu'jizin. Allah Ta'ala ulang berkali-kali kan, nak kata apa kan, nak kata bahawa akan terkenalah nanti kepada Allah, akan terkenalah nanti kan kepada mereka kerana kejahatan kata-kata mereka tu, kerana kejahatan pemikiran mereka, kerana kejahatan apa yang mereka usahakan. Jadi yang dikatakan usaha ni, perbuatan kita, pemikiran kita, perasaan kita, semua tu adalah perbuatan dikatakan makasabu. Jadi kita kasab apa? Kasab rasa Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala ni cerdik aku.
kita lupa pada Allah, itu adalah makasabu sayyiat tu, itu adalah buruk. Sikap macam tu, perasaan macam tu, perasaan yang buruk, pemikiran macam tu, pemikiran yang buruk. Jadi banyak keburukan-keburukan kita, jadi Allah Ta'ala balaskan kepada orang-orang yang sebegini. Awalam ya'lamu, jadi Allah Ta'ala nak ajar sini sikit ni, nak ajar. Awalam ya'lamu, mereka tak tahu ke? Tak tahu apa yang mereka tak tahu? Allah Ta'ala kata sini, awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kan, yabsutur rizqa, yabsutu artinya meluaskan, yuwassi'. Allah Ta'ala meluaskan kepada manusia ni yabsutur rizqa liman yasha'. Allah Ta'ala luaskan rezeki kepada orang yang dikehendakinya. Wa yaqdir, yaqdir ni bukan takdir. Yaqdir artinya ialah menyempitkan, yudayyiq. Jadi erti di sini ialah apa? Siapa yang jadi kaya, siapa yang jadi miskin, siapa yang ada rezeki, siapa yang tak dapat rezeki ni, siapa yang ada rezeki ni, semua benda tu Allah Ta'ala yang tentukan. Habis tu yang manusia usahakan, itu adalah usaha. Usaha tu tidak semestinya mendapat apa yang kita nak. Apa yang kita usahakan tak semestinya dapat. Kadang-kadang kita usaha tapi kita tak dapat. Kadang-kadang kita tak usaha tapi kita dapat. Jadi kenapa? Allah Ta'ala yang memberi, Allah Ta'ala yang menentukan. So kalau orang faham macam tu, maka dia tanya. Bukan bila orang faham macam tu maknanya dia tidak berusaha. Tidak. Kita berusaha. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala menyuruh kita berusaha. Bersusah payah, Allah Ta'ala menyuruh kita. Bila kita berusaha, kita akan dapat pahala daripada usaha kita tu. Walaupun kita tak dapat apa yang kita nak, tapi kita dapat pahala jika sekiranya kerana Allah. Tapi kalau kita berusaha bukan kerana Allah, walaupun kita dapat apa yang kita nak, maka kita tak akan dapat pahala tu kalau bukan kerana Allah. Jadi sebab itulah berusahalah kerana Allah, dan Allah Ta'ala lah yang akan memberikan. Itu kita serah kepada Allah. Sebab tu seorang mukmin, bila dia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk dengan baik, dengan terbaik, usaha dengan hati, usaha dengan tenaga, usaha dengan kepakaran, mencari cara semua kan yang ada di atas dunia kan, berusaha. Kenapa? Kerana itu adalah arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bila dia tak dapat, dia yakin itu adalah setakat tu saja Allah Ta'ala beri, dan dia tak kecewa, dia tak bunuh diri, dia tak terjun bangunan, tak terjun jambatan. Kenapa? Kerana dia tahu setakat tu saja Allah Ta'ala dah tetapkan. So dia redha, Masya Allah kan, dia berusaha bersungguh-sungguh dan dia redha. Itu adalah kehebatan seorang mukmin kan. Tapi bila orang kafir ataupun orang tak beriman ataupun orang yang tak betul pegangan dia terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa dia buat? Dia berusaha bukan kerana dia rasa bahawa dengan usaha dia akan dapat. Kemudian bila tak dapat, dia akan kecewa. Kenapa? Kerana dia rasa usaha dia lah yang memberikan hasil. Jadi apabila macam, sebab itulah kita ni sebagai orang mukmin hendaklah berbeza. Kena yakinkan apa Allah Ta'ala sebut, awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha. Siapa yang berikan rezeki yang banyak kepada Qarun? Allah Ta'ala. So kenapa susah sangat? Jadi okey, kemudian Allah Ta'ala sebut sini kan, inna fi zalika laayatin liqaumin yu'min. Kemudian seterusnya satu benda lagi yang di highlightkan oleh para ahli tafsir ketika menceritakan perkara ini ialah apa? Iaitu ar-rizq. Allah Ta'ala dia kata meluangkan rezeki, menyempitkan rezeki. Rezeki itu apa? Kadang-kadang kita salah fahamkan bahawa kita rasa rezeki itu ialah duit. Rezeki tidak semestinya duit. Rezeki ni ialah apa saja yang dapat dimanfaati oleh manusia. Udara yang kita hirup, ini adalah rezeki. Kesenangan kita, kita hidup aman, damai kan, rezeki. Kita ni rasa selesa, boleh tidur kan dengan senang hati, rezeki. Happiness, rezeki kan. Jadi kesihatan, rezeki. Sebab kadang-kadang ada orang harta banyak tapi sakit, tinggal di hospital, tak boleh makan ni, tak boleh makan, semua benda tak boleh ambil manfaat daripada apa yang dia. Jadi adakah dia dapat rezeki tu? Tak. Jadi sebab itulah kan Allah Ta'ala dah balance dah elok kan. Kadang-kadang sebab kita ni fikir rezeki ni ialah harta saja, kerana itulah kita rasa bahawa orang tu banyak rezeki. Tak. Bila orang tu senang hati, maka dia rezeki kan. Walaupun kita mungkin rumah kecil, walaupun kita harta sedikit, tetapi kita dapat kesenangan-kesenangan yang Allah Ta'ala tak berikan kepada orang yang duit banyak kan. Jadi oleh kerana penggunaan perkataan lah kan, kita kata rezeki itu ialah harta. Biasanya kan equal tu harta, tapi sebenarnya tidak begitu kan. Maksud rezeki di sini ialah semua benda yang Allah Ta'ala kan. Termasuklah kata bakat. Ada orang ada bakat, ada orang tak ada bakat. Okey. Kemudian seterusnya, kul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sekarang kalau ikut mashaf ni,
kita masuk kepada ain yang baru, hizib yang baru. Dalam hizib yang baru ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada hamba-hamba Allah Taala memanggil kita dengan hamba-hamba. Satu panggilan yang mulia kerana kita ni memang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, ya ibadiyallazina asrafu, kepada orang-orang yang asraf. Asrafu ni maknanya melampaui had, melanggar had. Had ni maknanya batasan. Jadi kalau kita had suci, batas suci. Jadi kalau kita melampaui ni adalah maknanya kita dah melampaui. Ini adalah had Allah. Had ni jamaknya ialah hudud. Jadi hudud ni maknanya lah batasan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kata ini adalah batasan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Ini yang Allah Taala larang. Dalam Al-Quran ada beberapa perkataan yang digunakan. Di antaranya ialah kan untuk dikatakan menjauhkan ini, iaitu ada dipanggil sebagai hudud, ada dipanggil dikatakan haram. Perkara ini adalah haram. Ada digunakan perkataan ijtanibu. Dalam Quran tak jumpa Allah Taala sebut mengharamkan arak kan. Tetapi apa yang Allah Taala sebut tentang arak ni ialah fajtanibu. Jadi ulama-ulama mengatakan bahawa apabila ijtanibu disebutkan ijtanibu, itu menunjukkan bahawa lebih hebat lagi, lebih tinggi lagi kedudukannya daripada haram. Kerana kalau haram tu ialah kita tak boleh buat benda tu, tapi bila ijtanibu maknanya kita mesti meninggalkan perkara tu, jadi erti meninggalkan maknanya perkara tu adalah haram. Jadi maknanya ijtanibu tu lebih lagi daripada haram. Jadi ulama kata israfu ni maknanya orang yang melampaui itu ialah lawan kepada dia. Bukan hanya menjauhi, dia tidak menjauhi, minta maaf, bahkan bukan saja bukan sekadar melakukan perkara itu, tapi dia melampaui lagi kan. Jadi sebab itu Allah Taala gunakan sini perkataan wahai hamba-hambaku yang asrafu ala anfusihim, yang melampaui terhadap dirinya. Maknanya dia ni melanggar teruklah, maknanya kan dahsyat kan. Kemudian Allah Taala kata apa? La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Artinya di sini Allah Taala nak ajar, nak beritahu kita kan, jangan kecewa. Jangan rasa bahawa Allah Taala tak akan tak beri taubat contohnya kan. Kalau kita jahat bagaimanapun, kalau kita ni bertaubat, Allah Taala akan terima. Tak ada masalah kan. Even kalau orang kafir pun, kalau dia masuk Islam, dia lupakan semua sekali kan, dia taubat daripada kekufuran dia, Allah Taala terima. Jadi apatah lagi kalau orang tu hanyalah melakukan dosa-dosa walaupun besar, tetapi Allah Taala akan terima taubat dia. Jadi jangan putus asa. Kita semua kan jangan putus asa daripada rahmat Allah. Allah Taala sebut rahmat, artinya Allah Taala ni menerima taubat kan. Allah Taala buka rahmat dia kan. Siapa nak kan. So sepatutnya kita ambil ni. Walaupun kita ni teruk macam mana pun, jangan lupa Allah Taala tak akan tinggalkan kita, tak akan melupakan kita, tak akan mendonorkan kita kan. Awak nak sangat buatlah, jangan, aku tak terima. Tak ada. Allah Taala terima kan. Kita ni Allah Taala bukan manusia bukan seperti manusia yang geram, yang dendam, yang kadang-kadang tu kan dan tak nak terima langsung kan. 7 keturunan dan tak ada benda tu kan. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala sangat sayang pada kita, kasih pada kita kan. Dia tunggu kita ni kan untuk kita ni bertaubat kepadanya. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah Taala sebutkan dia mengampunkan dosa semua sekali, tak kira dosa apa bukan. Jika sekiranya kan, ni sebelum mati cerita janganlah terkufur, lepas tu dia syirik, lepas tu dah mati dalam syirik, tu cerita lain lah. Allah tak ampunnya situ kan. Tapi kalaulah dia ni dosa walaupun besar mana sekalipun, Allah Taala akan ampunkan selagi mana dia belum mati kan. Malam yugharghir, dia katakan dalam hadis, iaitu sebelum daripada nyawa ni sampai kepada halqum yugharghir itu maknanya bunyi nak mati tu kan. Tu innahu huwal ghafurur rahim. Allah Taala sebut dia ni ghafur dan juga maha rahim. Wa anibu ila rabbikum, baliklah semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu suhai manusia, balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pulang kepada Allah. Wa aslimu lahu, serahkan diri kepada Allah. Wa aslimu lahu maknanya ialah tunduk kepada Allah, lakukan apa Allah Taala minta. Aslimu serah diri kepada Allah. Islam tu adalah makna ertinya menyerah diri. Bila kita Islam, maknanya kita ni sepatutnya menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Jadi itulah yang pelik kan, ada orang Islam tapi tak serah diri kepada Allah, tapi dia kata dia Islam. Ini kena cek balik lah kan. Orang yang mendakwa macam tu, merasai macam tu kan, dia kata dia tak Islam tapi dia tak ikut perintah Allah, itu pelik sikit. Jadi insya-Allah kan kena cek balik, kena itulah insaf kan, kena reflect balik diri kan, kena itu semua Kemudian jadi Allah Taala kata wa aslimulah min qabli an ya'tiyakumul azabu summa la tunsarun.
sebelum daripada datang azab kepada kamu dan kamu tidak ditolong lagi. Maksudnya sebelum kamu mati. Okey. Sebab mati dah tak boleh lagi. Nak menyesal hari akhirat nanti tak boleh. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Jadi ikutlah apa yang Allah Taala beri, dan apa yang Allah Taala beri kepada kamu itulah yang terbaik. Ahsana ma unzil. Tak adalah ertinya makna di sini yang ulama kata, tak adalah ertinya ada yang diberi oleh Allah Taala, ada yang baik, ada tak baik, tak, semua baik. Jadi apa yang maksud ayat ni? Maksud ayat ni ialah apa yang Allah Taala beri kepada kamu itulah terbaik. Semua. Maknanya daripada kata-kata ahsana ma unzila ilaikum, kata apa yang Allah Taala turunkan itulah yang terbaik untuk kamu. Tak ada yang tak terbaik. Jadi min rabbikum, daripada Tuhan kamu, min qabli, sebelum daripada datang. Jadi ikutlah Islam, ikutlah Quran sebelum daripada datang azab. Azab ni baghtatan, dia datang tiba-tiba. Maknanya ni mati tu datang tiba-tiba, ataupun bala daripada Allah ni akan datang, mungkin akan datang secara tiba-tiba. Bahkan mati pun tiba-tiba, kadang-kadang tak sempat kan, through accident. Terus accident kan. Jadi maknanya tengok kan, sebagai kita ambil pengajaran kan, artinya waktu tu iaitu mati ni boleh datang bila-bila masa. Kita tengok kan seorang pembawa kereta yang berlaku baru ni kan di Johor baru kan, dilanggar, duduk disimpan dalam kereta, tak terfikir bagaimana sebuah kereta datang daripada sana tu kan, boleh hempak kereta dia terus terbalik kereta tu dan dia mati on the spot. Jadi maknanya kan Allah Ta'ala ni boleh matikan kita kadang-kadang tak sedar kan, tengah-tengah duduk sembahyang, tengah-tengah azan, tengah-tengah baca warta berita, tengah-tengah macam-macam berlaku kan, boleh mati macam tu je baghtatan, secara terkejut, tiba-tiba kan, tak ada warning lagi kan. Ada orang warning kan tapi tak mati-mati, tetapi ada orang tak ada warning apa, terus mati. Jadi kita takutlah benda ni berlaku kan. Allah Ta'ala tak izinkan kepada kita, tak sempat kita nak bertaubat. Jadi bertaubat sekarang ni, wa anibu ila rabbikum, jadi wattabi'u, dan ikutlah Islam ini sekarang, bukan tangguh-tangguh lagi. Kemudian wa antum la tash'urun, dan kamu tak sangka-sangka, kamu tak rasai, kamu tak sedar. Ayat yang terakhir pada pagi ni adalah antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Allah Ta'ala sebutkan nanti akan berkatalah jiwa nanti kan, akan berkatalah jiwa nanti, jiwa tu makna manusia lah kan, akan berkata kan ketika azab tu datang secara tiba-tiba tu, ataupun mereka dah tak sempat dan nak bertaubat. Dia kata ya hasrata ni kata-kata yang menunjukkan menyesal. Ya Allah kenapalah, macam itulah kita kan kalau menyesal kan. Jadi nanti manusia akan menyesal kenapa? Kerana tak sempat untuk bertaubat, tak sempat untuk beramal yang baik, tak sempat untuk mengikut Al-Quran, tak sempat semua tu. Aku tak patut buat macam tu dulu, dia kata. Aku dah langgar kan. Ala ma farrattu fi jambillah, apa yang aku buat tu aku langgar perintah Allah, sedangkan dia Tuhan aku, dia menciptakan aku, dia memberikan segala rezekinya pada aku, tiba-tiba aku buat macam ni. Jadi wa in kuntu laminas sakhirin. Yang terakhirnya itulah kan, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita semua dan insya-Allah mintalah daripada semua kan supaya baca balik Al-Quran ni kan, muka surat ni lah at leastnya kan, baca satu muka surat satu hari, baca terjemahan dia dan sebagainya kan, insya-Allah. Sebelum daripada kita mula ke ataupun selepas daripada kita mula ni, dan ingat balik apa yang telah kita ceritakan pada hari ni sekurang-kurangnya. Kalau tuan-tuan, puan-puan semua kan nak dengar, nak baca lagi tafsir-tafsir yang lebih panjang, insya-Allah ramai lah kan ustaz-ustaz yang boleh menceritakan perkara ni dalam YouTube, dalam apa kan semua sekarang ada. Jadi ambillah manfaat daripada hidup kita ni untuk kita mengikuti kan apa yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran kepada kita. Moga-moga sedikit daripada apa yang kita mampu buat pada pagi ini akan memberi manfaat kepada kita untuk bekalan hari kita. So jangan lupa insya-Allah untuk share dengan semua kawan-kawan, dengan apa-apa sampai laman web, dengan link, dengan Facebook, apa pun hantar sebanyak mungkin kepada kawan. Setiap apa yang kita hantar kepada kawan-kawan kita tu dan kawan kita tu melihat, sahabat-sahabat kita tu melihat, maka kita akan mendapat share pahalanya. Walaupun kemungkinan kita sendiri pun kita ni tak mampu nak ikut sepenuhnya kan, mungkin kita sebab ikut separuh kan, kemudian kita atau ikut yang belakang saja. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi
wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.